nak tanya berat ke tak tadi, sebenarnya tak berat. Ini adalah benda normal dalam a broken family. I think it's a normal thing for people untuk lalui benda-benda macam ni. Itulah luahan penyanyi Syada Amzah apabila ditanya mengenai perkembangan terkini dirinya selepas melalui kontroversi membabitkan keluarga sebelum ini. Meskipun berat ujian ditanggung, namun Syada berkata dia reda dan kekal tabah melalui dugaan itu. Malah, kemelut yang berlaku itu membuatkan dia menjadi lebih kuat untuk mengharungi kehidupan mendatang. Alhamdulillah, semoga Syada terus kuat dan kemelut keluarga ini dapat diselesaikan dengan baik ya. Sekarang sejujurnya lebih daripada tenang, lebih fokus kepada semua benda yang kira macam hal rumah, kena settlekan kucing-kucing yang ada, busy dengan buat lagu, buat konten, banyaklah. Maknanya macam benda-benda tu semua jadi distraction juga pada Syada, dan dia macam saya tak ada masa untuk bersedih ke untuk memikirkan tentang problem macam. So, dengan kata Syada dah berpindah ke rumah baru kan. Ya, betul. So macam mana, mungkin boleh dikongsikan sikit kalau orang nak tahu jugalah mengenai perkara tersebut. Berjalan dengan lancar. Kita masih lagi busy pemindahan sebenarnya, sebab banyak benda yang perlu disettlekan juga. Pemindahan sekolah, anak saudara. Kita banyak pergi office untuk buat konten, being active lah in social media juga. Status rumah tu macam mana, rumah yang tu? So macam mana, apa yang boleh dikongsi sikit? Saya tak tahu sebab saya dah tak duduk dah dekat situ. Yang saya tahu tak ada siapa dah kat situ. Bila Syada dah lalui kontroversi membabitkan keluarga apa semua, emosi dari segi tu macam mana? Ada kat benda tu terganggu ke apa? Sebab kalau kita tengok kat media sosial ramai yang mengecam apa semua teruk kan. So macam mana? Sebelum Syada release lagu hari tu, Syada dah bersiap sedia mental dan juga fizikal, dan Syada tahu yang Syada akan lalui benda ni. Sebenarnya daripada even kecil lagi Syada dah bersiap sedia benda ni, sebab macam mana pun kalau bukan Syada jadi public figure, Syada ada family yang public figure, dan bukan seorang tapi ramai kan. Benda macam dari segi mental sejujurnya Syada tak terganggu sama sekali. Cuma kita ada emosi yang perlu dijaga, sebab saya duduk dengan ibu saya. Jadi emosi dia bila dia tak menentu tu, saya kena jadi someone yang memberi sokongan emosi. Jadi kalau saya punya emosi tak elok, macam mana saya nak bagi dia sokongan tu? So that's why saya tak jadikan benda ni sebagai benda yang affect pada diri saya, sebab saya tahu ada orang yang lebih penting untuk saya jaga hati dan perasaan. Melibatkan isu keluarga ni lah, pastinya sensitif. Jadi saya nak tanya ni pun macam orang kata, yelah, untukkan kepastian kepada orang di luar sana, macam mana hubungan Syada dan juga akak. Sebab yelah, bila melibatkan hubungan ni kan, keluarga ni, air dia cincang takkan putus. So macam mana? Betul. Keadaan sekarang ni dia tak panas tak sejuk. Nanti kita orang bila jumpa, trust me, kalau kita orang jumpa anytime in future, kita orang takkan ada masalah tarik rambut ke apa benda, takkan. So kita orang daripada dulu memang ada this kind of thing. Maknanya dia bukannya saya dengan kakak saja, kadang-kadang dengan my brother, kadang-kadang dengan ni. Kita orang memang masing-masing ada macam, sebab dia adik-beradik kot. Kita jumpa daripada kecil, ada apa pun adik-beradik, standard adik-beradik. Setakat ni ada tak hubungi akak, berborak ke, ataupun macam yelah tak nak menjernihkan balik keadaan ke? Dah berapa bulan tak contact sebenarnya ni? Menghubungi tu, to me tak payah. Bila when the time comes, it will come. It will come by its own. And also I believe in Allah punya plan. InsyaAllah benda tu bila dia pertemukan tu, ada time yang terbaik. Okay, komen Syada sendiri, bila kisah kekeluargaan Syada kan, maksudnya dipamerkan ataupun dipaparkan di media sosial sampai jadi tontonan umum apa semua, sampai ramai yang beranggapan perkara macam ni adalah dalam kain, tak perlunya diheboh-hebohkan. Dia bahaya bila satu parti keluarkan, lepas tu disambung macam permainan kita waktu kecil, telefon buruk. Bila di hujung sekali akan dengar benda yang berbeza daripada yang benda pertama kita cakap. Menyampai-nyampai ni sebenarnya tak elok. Isu keluarga kan tak sepatutnya be in public kan. In this situation, kita orang macam mana nak elak ikut corner mana pun, kita orang punya hidup privacy kita orang memang orang public kan, faham tak? Sebab daripada kecil pun, even benda tu personal, kalau daripada kecil kita orang kira macam dijaga dari segi privacy, rasanya empat-empat adik-beradik saya takkan dikeluarkan. Maknanya tak ada sesiapa yang akan jadi penyanyi, akan sambung legacy tu. Jadi bila kita orang pilih jalan ni, kita orang kena bersiap sedia. Di mana kita orang keluar, di mana kita orang pergi, orang akan sentiasa nak tahu. So bila dengar kata apa yang Syada cakap, mungkin dah lama lah kan tak kontak akak kan, ke macam mana? Kita orang daripada waktu dia even dia dekat China pun, kita orang bukan sejenis family yang ada family group, yang sejenis yang macam text kau kat mana, kau benda semua, tak. Semua benda tu kita orang jarang buat. Biasanya personal to each other. Dengan ibu, ibu ada masih message dengan kakak, my brother masih lagi. Maknanya macam each and every ada je. Cuma macam depends tentang apa, rumah ke. Kalau tentang rumah tu ada je lah hubungi. Saya just diam je lah, sebab kalau benda tu anda kata benda betul, saya boleh terduduk dan malu, dan mungkin saya memang tutup terus social media saya. Tapi saya tak buat, sebab every story ada dua side. Ada
side yang betul. Macam tu. So orang kat luar boleh maknanya boleh baca, cuma dari segi menjawab, tulis, menyambung lagi tulis benda tu, benarnya benda tu kita jadi, kadang bila benda tu keluar kat tempat kita kan, kita yang jadi takut. Kenapa diorang ni cakap sampai tahap macam ni? Banyak gelaran-gelaran yang saya dapat, death threat, semua memang saya dapat dalam this issue. Selagi benda ni tak mengganggu periuk nasi saya, bukan masalah pada saya. Okay, so keadaan keluarga ibu sendiri khususnya macam mana sekarang ni? Apa yang boleh dikongsikan? Dari segi well-being, my mom doing well, Alhamdulillah. Saya sendiri pun, kita orang banyak spend time together. I mean, most of the time dah few years ni memang dengan mak. Mak banyak pergi usrah. Hampir tiap-tiap hari jadual ada memang usrah, kadang pagi malam. Selain daripada tu, banyak uruskan anak bulu. Hari-hari memang saya punya kerja, okay, tengok jadual, saya pergi vet. Saya pergi tengok jadual, pergi grooming. Macam Syahda sini rasa dugaan ni berat tak untuk Syahda dan juga keluarga lalui apabila ialah melembabitkan isu keluarga sampai dipaparkan di media sosial sampai menjadi buah mulut orang ramai, bukan sikit tapi satu Malaysia. Betul. Kalau benda tu adalah benda yang betul, Syahda akan terduduk malu dan mungkin delete social media tu sendiri. Disebabkan dia bukan pasal ego atau apa, cuma kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kisah benar, kita tahu semua benda. Maknanya ada je, maknanya saya tak cakap yang saya betul, saya tak cakap yang dia 100% betul juga, sebab dia masing-masing ada miscommunication je. Senang cerita, the whole thing yang dah viral berminggu-minggu ni miscommunication antara kita orang sahaja. Tak ada problem yang sebesar mana yang orang portray. Nak tanya berat ke tak tadi, sebenarnya tak berat. Ni adalah benda normal dalam a broken family. I think it's a normal thing for people untuk lalui benda-benda macam ni. Even orang kat luar sana pun banyak ada yang DM I, I pun dah lalui this kind of situation. Diorang pun share dengan I those things. Tapi pada I dia macam unnecessary untuk I menyambung-nyambung lagi, untuk I upload anything.